محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Raja Tuan Kuasa Surau, seterusnya yang saya hormati Tuan Imam, para asatizah, para alim ulama, ayahanda bonda, mudah-mudahan semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dengan setinggi kesyukuran kita dapat dihimpunkan pada malam ini, pada saat dan ketika ini. Allah Ta'ala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan juga kita yakin dan percaya sebagaimana peringatan dan ingatan kepada kita yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Taala bukakan pintu syurga padanya. Alhamdulillah, pertama tahniah diucapkan kerana dapat hadir pada majlis ilmu. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dengar alhamdulillah pun dah cukup seronok. Tanda syukur. Kalau kita makan tu kan tak perlu tunggu sendawa. Kita kan kalau orang Jawa kata wis warak kan. Kalau tak payah tunggu sendawa tu dah sebut alhamdulillah sebab syukur. Kita mula bismillah, tak payah tunggu kata dah sendawa ni, tak sendawa lagi, tak alhamdulillah. Dalam keadaan kita diberikan kesihatan, juga kita mengucapkan alhamdulillah. Di kalangan mereka yang ramai-ramai dapat hadir pada hari ini, di kalangan ayahanda dan bonda, alhamdulillah. Inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita keindahan yang ada dalam mengisi ruang. Dalam maghrib sekarang ni awal, alhamdulillah. Jadi bila maghrib awal ada di kalangan kita yang tidak sempat sampai bersama dengan kita kerana mereka dalam perjalanan pulang daripada kerja. Jadi kita doakan mereka dalam pulang daripada kerja dapat menunaikan solat fardu maghrib dan seterusnya dapat sampai ke rumah dengan selamat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk mereka pula hadir solat berjamaah fardu isyak nanti. Alhamdulillah, terima kasih kerana kesudian untuk sekali lagi dipanggil ke sini 2 kali, tuan-tuan. Ini kali kedua. Dan kemungkinan ada yang ketiga, wallahu alam. Kita tunggu. Dan pada malam ini saya nak bawakan satu tajuk seperti mana yang saya telah bacakan dalam ayat Al-Quran tadi daripada surah Al-Fatir ayat 29, dan saya yakin kita semua faham dan memahami apakah yang telah dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi saya ambil berkenaan dengan definisi ataupun tafsiran berkenaan ayat Al-Quran ini, satu ayat ini, 2 ayat 29 dan 30. Berkebetulan saya tengok malam ni Dr. Hafiz dia tafsir kan. Jadi saya ambil mood itu, saya ambil mood itu untuk bersama dengan tuan-tuan, sebab ada di kalangan kita ni dia sudah set dalam mind dia, hari ini tafsir, maka ada ayat yang akan disampaikan. Jadi alhamdulillah, bila kita menyebut saja tentang ayat-ayat Al-Quran ini, maka ia ada beberapa peringatan yang diberikan kepada kita. Maka itulah yang setiap kali kita ingatkan. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Fatir ini pada ayat yang ke-28, ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut bahawasanya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan mereka ini adalah para ulama. Mereka ini takut pada Allah. Di kalangan mereka ini, iaitu yang dikatakan sebagai Rabbani, yang beramal dengan ilmu mereka. Mereka ada ilmu dan mereka beramal dengan ilmu mereka. Dengan ilmu tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya yakin dan percaya di hadapan saya ini adalah dari kalangan mereka yang digolongkan yang mempunyai ciri-ciri ulama, ya. Maka dalam kesempatan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga membicarakan, ya, bagaimanakah golongan kita ini, ya, golongan saya lah tuan-tuan adalah di kalangan mereka yang Allah Taala pilih dengan kebaikan. Jadi ayat ini memberikan satu motivasi kepada kita, ya, memberikan peringatan kepada kita, memberikan kata-kata yang cukup indah kepada kita, ya, dengan tajuk asasnya iaitulah perniagaan yang tidak rugi. Biasanya perniagaan ni ada untung dan ada rugi, biasa. Ya, kita berniaga kadang-kadang ada untung, ada rugi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada kita satu perniagaan yang tidak rugi kalau kamu buat. Ya, kerana manusia ini ada di kalangan mereka yang memikirkan tentang dunia je. Dia cerita tentang dunia je, dia tak fikir dah. Dia kata tak yang apa nama ni, kalau kita mati tu sebab dah masanya nak mati. Dia tak cerita pun tentang akhirat. Ada di kalangan yang kedua ini tidak memikirkan pun tentang dunia dan tidak memikirkan pun tentang akhirat. Dan ada di kalangan mereka yang mementingkan dan memikirkan tentang akhirat dengan menjanakan sesuatu dekat dunia. Ya? Maka mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan mereka yang memikirkan tentang akhirat, apa yang kita nak bawa, dan kita tidak meninggalkan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan. Saya nak kerja, Ustaz, nak kerja macam mana? Takkan tak boleh kerja, silakan. Tapi bagaimana kita merencanakan kerja kita itu, kerja dengan ibadah. Ya. Ada orang start motor, start naik kereta kan. Bila start kereta, ya, dia niat pergi kerja itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Maka dalam perjalanannya disulami dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda ingat. Ya. Bukannya kita tak boleh nyanyi lagu Salim Iklim tu, boleh tuan-tuan sekali-sekala, ya. Kadang-kadang teringin kan, suci dalam debu, ya. Lagu-lagu yang lama tu kan tak ada masalah, ya. Cuma bagaimana kedudukan itu, ya, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kerja yang kita buat itu, ya, dipandang indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat-sifat mereka yang berniat, apa nama ni, yang kalau kita melakukan perniagaan ini dan tidak akan rugi. Ya? Maka diberikanlah contoh-contoh daripada ayat yang saya bacakan tadi, ya, yang memberi maksud. Ya? Apa dia? Ada 3 orang, ataupun 3 golongan ini. Apa dia? Yang pertama, innal ladina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini yang pertama. Nanti kita akan bicarakan. Ya. Tahulah Ustaz baca Quran. Ya. Tetapi bagaimana ia memberikan peringatan yang cukup besar kepada kita. Yang keduanya disebutkan, dikata, wa aqamus salah. Ya, di kalangan mereka yang mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Di kalangan mereka yang menginfakkan harta mereka itu, yang diberikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Dengan cara bagaimana? Disebut dia kata sirra. Dalam keadaan diam-diam. Ya, dalam keadaan diam-diam, dia menginfakkan hartanya. Wa alaniyah. Dan juga dalam keadaan terang-terangan. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, dan disebutkan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Ya. Kerana apa? Mereka yang disebutkan golongan ini, inilah golongan yang disifatkan sebagai 3 golongan yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini saya sampaikan pada malam ni, ya, Pak Bonda dan juga Ayahanda sampaikan kepada yang lain. Ini kerana ini asas. Ya. Tetapi ingatan demi peringatan itu kena hari-hari. Nama pun tazkirah. Ya. Setiap hari kita datang ke kuliah maghrib ni untuk mendapatkan ilmu, ya, daripada yang menyampaikan. Ya. Kalau ikutkan, ya, tuan-tuan, ayahanda bunda ni lebih banyak ilmunya. Kalau dekat sini lah, seminggu 5 hari kuliah, contohlah kan. Ya. Sebulan 20 hari 20 kitab, subhanallah. Saya baca 1 kitab je kat surau. Ya. Tuan-tuan dengar, 20 kitab, subhanallah. Sebulan 20 kitab. Ya. Kalah universiti tu. Ya. Kitab solat kadang-kadang 5, ya, satu masjid. Ya. Kitab akidah ada. Ya. Maka dibicarakan dengan pelbagai itu. Tak apalah. Ya. Apa jua yang disampaikan tu, sebabnya kita datang pun tadi tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat dan meninggikan darjat kita. Tak ada fikir apa lagi. Ya. Sampai dekat surau saya tu, kalau apa
bonda-bonda lah ya, yang berumur 60 ke 70 tahun itu, Ustaz, kalau kuliah solat kami ni dia nak pergi dah Ustaz, solat apa lagi dia kata kan. Cerita bawa satu cerita tentang wasiat lah Ustaz. Kita bawakan bab wasiat, bab hibah kan. Dia dah banyak harta ni, macam mana cara nak bagi ni. Tu cerita dia kan. Okey, kita sediakan apa yang dia nak. Ustaz Nasi pagi kuliah subuh ni makan roti canai, tak ada ke jalan-jalan 10,000 langkah? Buat. 10,000 langkah buat. Buat kawan-kawan saya semua 60 tahun ke atas. Geng-geng surau tu kan. Kita ni ikut. Jom kita Ustaz naik motor pergi lengging, naik motor pergi minum, naik motor. Sebab nak meraihkan bagaimana. Beginilah bagaimana kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala nak melihatkan kepada kita, meraihkan kepada kita, menjanjikan kepada kita satu perniagaan yang tidak akan rugi. Antaranya disebutkan, dia kata, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tanya diri saya. Hari ini Irwan, berapa lembar Quran kamu dah baca? Saya tanya diri sendiri. Maka saya kena jawab, maka kalau kita buat satu ukuran dari sudut statistik, ada handphone yang boleh statistik, tuan-tuan buka. Aplikasi yang paling banyak dibuka pada hari tersebut apa? WhatsApp 80%. Ini saya tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan Quran 98%. Contoh, kan? Dia ada, kita boleh tengok tuan-tuan, sebelum tidur tengok subhanallah. Berapa beratus yang kita lihat. Kita bangkit daripada tidur dulu-dulu, orang dulu-dulu ataupun mak-mak ayah-ayah, dulu antaranya kalau takut dulu letak Quran dekat atas tilam ataupun bantal diletakkan kat sebelah. Sampai kata orang tu nak bangun tu tak ada masalah lah, barangkali setannya tu tak kacau, dia senang nak bangun. Ini sekarang pagi-pagi, bila sampai saya buka mata je, buka handphone tengok WhatsApp ada orang bagi tak. Ni saya tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Ni saya ceritanya, ni cerita peribadi. Kita tengok Allah. Padahal kita dah ingatkan, jangan tengok tu dulu. Bawa bertenang. Kita bangun-bangun. Orang kata bangun-bangun apa? Gosok gigi. Bangun-bangun bacalah doa. Kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun. Sebab itu ingatan. Ingat pasal apa? Sebab kita hidup lagi. Kejut abang kat sebelah, bang, bangun bang, bangun bang. Tak, bangun-bangun mati rupanya. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita doa hidup lagi. Syukurlah hidup kan. Dia kejut tak, bangun-bangun. Paksa bagi. Kita doa. Jadi peringatan dia kata, maka mereka yang sedar tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka inilah yang akan membaca Al-Quran. Dia yakin sebab ini adalah kalam Allah. Kan? Ini adalah Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Cerita tentang motivasi. Ustaz, saya nak cerita tentang hari kiamat. Ada. Maka dibacakan bagaimana dalam surah Al-Waqi'ah dibaca Allahu Akbar, beginilah rasanya. Mendatangkan kegerunan kepada kita. Ada ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mendatangkan rasa gembiranya kita. Ya Allah, apa yang aku buat ni rupanya Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Sebab kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan. Jadi, kalau pada bulan Ramadan kita tengok tuan-tuan luar biasa. Dalam keadaan mengaji tu luar biasa. Sampai ada WhatsApp group 30 juzuk. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak mengaplikasikan, bukan hanya baca. Tahun ini 2024 yang semakin hampir dan juga semakin hampir kepada Ramadan yang akan datang, kita memahami Al-Quran dan tadabbur. Quran dah baca lama dah. Ambil satu surah, pada minggu ni mungkin saya nak baca surah Al-Mulk dan saya nak faham. Dia baca, ya Allah, rupanya ini Allah Ta'ala cerita lama dah. Aku tak tahu rupanya, subhanallah. Bila cerita tu kadang-kadang sedih. Allah Ta'ala berikan kita peringatan demi peringatan kepada kita. Lepas tu ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita baca ni banyak tak gandaannya? Ya. Kalau nak cerita banyak tu banyak tuan-tuan. Alif Lam Mim itu bukan dikira satu kalimah. Dia dikira 3 huruf. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Maka baginya satu kebaikan menyamai 10 gandaan Allah. 1 kali 10, 10. Dan tidaklah aku katakan yang alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim ji. Alif lam
30. Kalau nak kira lah, kalau nak kira. Ya. Baca surah Al-Fatihah banyak. Ya. Kalau nak kira gandaan lah, kalau kita nak gandaan. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum min ummah, ya, khairukum man ta'allama al-Quran, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian di antara kita ni, yang paling baik ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada orang yang belajar dan dia mengajarkannya. Alhamdulillah. Alah, ustaz saya ni bukan ustaz, macam mana nak ngajar? Dia kata. Habis kita ajar anak-anak cucu kita ajar. Kan? Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U dulu. Ha? Kita guna kaedah Baghdadiyah. Sekarang ni guna kaedah Iqra. Dekat sekolah guna kaedah Iqra. Dia terus 7 huruf. A, ba, ta, saja. Dia macam tu. Dulu A, I, U, babi, bu, an, in, un, tan, tin, tun. Kan? Dulu. Tu cepat pandai. Lepas tu baca mukadam. Gitu. Itu dulu lah. Tak kira lah. Saya ni ustaz, saya tak pandai baca. Macam mana ni sekarang? Saya tak pandai baca ustaz. Dia. Macam mana saya nak mendapatkan kebaikan yang dikatakan perniagaan yang tak rugi yang pertama ni baca Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, dia kata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, seorang yang mahir membaca Al-Quran, seorang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan disebutkan sebagai as-safaratul kiram, ya, al-barara walladzina yaqra'ul Quran, dan bagi yang membaca Quran, yang pertama tadi dia mahir, yang kedua ni yang dia membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut, ya. Dia baca Quran tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka untuknya 2 ganjaran. Allahu Akbar. Dia tak boleh baca tapi dia nak baca bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan geng, ya. Inilah biasa kadang-kadang bila kita tadarus kan, kalau kawan tu slow bertenang, kita ni laju bertenang, ya. Jangan kawan tu baru slow, ya ayu, member sebelah sabar. Ya. Besok tak datang dia kan. Tak apa. Belajar daripada mula sikit-sikit ini untuk kita mendapatkan kebaikan. Ya. Sebab kita yakin dan percaya bila dalam keadaan tu saya tengoklah, ya, ada yang di kalangan mereka yang baru bermula, kita buka kelas, ya, untuk Iqra, untuk ni daripada kalangan ayah-ayah, daripada kalangan atuk-atuk kita buka. Alhamdulillah. Sekarang baca Quran dah laju dah. Mula-mula dulu baca slow je kan. Ya nanti nak suara je. Ya baru kan. Lama-lama kita belikan mic, tak nak pula kan. Tak apalah, slow. Ya, kalau saya selalu kalau dalam grup tadarus saya akan ambil kelas novice. Dia ada expert, ya. Expired tak ada. Ya, expert. Novice ni dia slow, dia relax santai. Kita bukan nak kerja katam, tak. Janji pukul 11, kalau biasa tu kalau Ramadan 11 habis, maksudnya kan. Pukul 11 tu habis. Kalau pukul 11 tu 2 muka surat lah. Ya. Contohnya kan. Sebab kita nak bawakan, kita nak rasa. Sebab basic ataupun background daripada orang ni berbeza. Ya. Ada di kalangan mereka ni yang baru nak membaca Al-Quran. Tak apa, kita memberikan kesedaran kepada mereka. Ya. Ada di kalangan mereka ni yang dah mahir membaca Al-Quran. Maka mereka ini akan terus kepada memahami Al-Quran. Ada mereka yang dah faham tentang terjemahan Al-Quran. Ya. Teruskan dengan tadabbur. Apakah yang ingin sebenarnya disampaikan oleh Al-Quran. Maka dah pula kita sampai ke tahap itu, maka kita ambillah potongan-potongan ayat ataupun yang sama waktu dengannya untuk kita memberikan dan kita sampaikan kepada yang lain. Sebab kita faham. Ya. Kalau kita lihat tuan-tuan, kalau dekat Mekah kan kadang-kadang ada imam yang membaca itu sehingga kan menangis sebab dia faham. Ya. Kita pun ikut nangis. Nangis. Lepas tu dia tanya, kenapa haji tadi menangis? Lama sangat. Bukan faham, ingatkan haji itu faham, lama sangat. Kadang kita tak faham kalau tengok doa berdoa kan. Jadi tak apalah, walaupun kita tak faham tapi kita kena usahalah faham. Tuan-tuan tengok Hindustan tak? Kadang-kadang tak ada sari kata kan. Tiba-tiba menangis kan.
Kenapa mak menangis? Tu hero. Kan tak ada sari kata. Tapi faham. Kan? Tapi faham. Kalau kita tengok kan. Tapi Al-Quran tu dah dibagikan faham. Ya, tapi tak faham-faham. Bukan sinilah. Sini faham. Ya, nak ceritanya. Sebab bila faham, Allah Ta'ala ceritakan tentang aurat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ceritakan tentang haram dan halal di dalam Al-Quran. Tapi berapa ramai di kalangan yang berada di sekitar ini yang masih lagi belum mengambil isi kandungan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, maka ada di kalangan kita yang ikut. Kerana apa? Tauhid kita kepada Allah. Ya. Inilah tauhid. Ya, kita beriman dengan kitab. Dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita. Sebab kita faham. Jadi faham. Kadang-kadang tengok TV tak faham pun jadi. Rasa seronok. Macam sekarang. Kita tengok banyak handphone. Kita tak banyak bercakap. Tiba-tiba tengok handphone. Kita gelak sendiri kan. Kenapa mak gelak sini? Tak ada tengok ni kan. Gelak. Sebab seronok. Faham? Tak. Kan? Begitulah. Jadi, bermulalah saat ini sama-sama kita memahami dan kita mencari jalan dan ruang. Ya, saya nasihatkan saya untuk bercakap kepada diri saya yang sentiasa leka. Dalam sehari itu janganlah kata orang itu kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Tengok pun dah cukup. Oh, tengok pun boleh ustaz je. Janganlah tengok je, hari tengok je. Dah, tengok je lah ustaz. Ya, sekali-sekala buka. Bukan sekali-sekala, hari-hari buka dan baca. Ini saya ingatkan kepada diri yang sedang bercakap ni. Ya. Sebab kenapa? Sebab janganlah sampai kalau Al-Quran itu boleh bercakap yang berdekat atas tu, Irwan, peganglah aku, bacalah aku, kalaulah nak ceritanya boleh bercakap tuan-tuan. Ya. Maka bermula saat dan ketika ini kita sebarkan kepada yang lain-lain, kepada anak cucu kita, mudah-mudahan kita doakan dalam selepas solat, kita doakan kepada mereka mudah-mudahan anak zuriat keturunan kita di kalangan mereka yang membaca Al-Quran. Di kalangan mereka yang boleh membaca Al-Quran. Ya, kita latih kepada anak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama itu yang berkaitan dengan baca Quran. Ini golongan yang tak rugi ni. Yang keduanya ialah mereka yang mendirikan solat. Ya. Ustaz, kami dah solat ustaz, alhamdulillah. Kita dah solat dan kita mendirikan solat, dan berapa ramai di kalangan kita yang faham betul-betul dengan amalan solat yang kita lakukan. Ada di kalangan mereka yang melakukan solat ini kerana menjadikan ia sebagai upacara ibadah. Maksud upacara ibadah, kenapa solat? Dah kena buat je lah. Kan orang tengok kan tak buat kan, nyaya kau. Baru balik umrah kot. Contoh kan. Maka dia buat. Kenapa buat? Hari-hari dah rutin. Tetapi kita nak mendatangkan kehusyukan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam keadaan kita berdiri, dunia kita tinggalkan. Dalam keadaan berdiri tegak nak bersedia tu. Ya. Bagaimana perkara yang dihalalkan ketika sebelum kita takbiratul ihram, selepas saja kita takbiratul ihram, ketika itu perkara-perkara tersebut tidak boleh dibuat. Makan sebelum tu boleh, tapi dalam waktu solat bagaimana kita tidak boleh makan ketika itu, tak boleh nak minum, gelak ketawa tak boleh. Ya. Maka ketika saat itu kita faham bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan apabila kita faham dalam maksud, berapa dalam bacaan-bacaan dalam solat, adakah betul-betul kita faham daripada awalnya doa iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillah yang kita bacakan, yang penuh dengan makna, yang penuh dengan penyaksian yang ada. Ya, bagaimana kalau kita baca dan kita faham bagaimana Allahu Akbar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. Penyaksian kita tuan-tuan. Kita faham dengan solat itu. Ya. Tapi ustaz, time solat itulah baru teringat kunci tu ada dekat motor tu. Tapi itu betul tuan-tuan kan. Jadi janganlah ingat waktu sembahyang tu kan. Kalau hilang tu solat sunat. Kan? Tapi dia datang waktu solat ni ustaz. Ya? Tak apalah. Ya? Jadi kita nak yang terbaik. Kita faham. Ya, Allahu Akbar. Kita, daripada setiap pergerakan itu, kita faham dengan bacaan Al-Fatihahnya. Ya? Dengan bacaan Al-Fatihah, bagaimana ayat-ayat yang tersusun itu dimulakan, sehinggalah ayat pertengahan itu, semua tentang pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika mana kita nak mohon pertolongan, barulah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puji pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah hebat. Allah yang memiliki, Allah yang memiliki alam, ya, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ya, yang memiliki hari pembalasan. Barulah kita dah puji Allah, kita puji Allah, kita puji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puji Allah dan akhirnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rukuk, ya, kita sujud, dan itu semua tanda ta'abud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang tanya kenapa kalau kena solat? Kena solat kerana itulah kewajipan yang diberikan kepada kita. Doa. Tadi kita doa, ya Allah, kau kurniakan kepada kami dan zuriat kami, ya Allah, di kalangan mereka yang membaca Al-Quran. Ini pun kita doa, ya. Doakan, ya. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, kurniakan kepada kami dan zuriat kami di kalangan mereka yang menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Janganlah solat fardu 5 hari sekali. Itu salah. Ya. Kalau kita dekat Mekah, hari-hari kita pergi Masjidil Haram. Bila balik Malaysia, haram pergi masjid. Ini bukan sini. Tak ramai pun 1% aja. Nak ceritanya. Sebab kat sinilah kita jumpa rakan-rakan, kita dapat bersama-sama kan, untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Jadi bila kita tahu, barulah kita dapat teguran. Ya. Bang, nak cakap sikit bang. Tadi abang ketika baca tu kuat sangat lah bang. Abang duduk sana. Tu, yang belakang sana dengar. Oh iya ke? Rupa-rupanya kan dia tak pakai yang tu kan. Bila tak pakai yang tu speaker tu, dia cakap, dia ingat dia tak dengar. Kan? Jadi, kena perlahan, jangan sampai orang dengar baru tu. Oh, okey. Maka dia akan perlahan kan. Kalau kat rumah dia tak perasan. Suara dia je. Kan? Contoh. Bila dia tengok kan, dia pun tengok, oh, kat sini sujud dia lutut turun dulu je. Iyalah, kenapa? Haji selalu buat apa? Kepala. Lain macam kan. Contoh je lah kan nak ceritanya kan. Tapi dia melihat, ya. Tapi ala kulli hal, apa yang kita buat itu berasaskan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang solat 5 kali sehari semalam ini, ya, ada sebab-sebab utama yang mengapa kita ni wajib solat. Solat ini peluang kita berinteraksi dengan Allah. Ni yang saya sebutkan tadi. Inilah peluang. Ya, itu sebab kalau kita ada masalah calling, apa nombor dia? 24434. Inilah nombornya. 24434. Ya, balik cuba call. 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. 5 hari sekali. Ya. Bagaimana solat ini membentuk hubungan antara makhluk dengan Khalik. Bagaimana nak menunjukkan hubungan kita dengan pencipta. Nak melahirkan rasa pengabdian, melahirkan rasa kerinduan kita. Selepas selesai subuh, kita rindu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bicara. Allahu Akbar. Kan kalau kita nak jumpa orang kan rindu. Subuh tadi dah. Ni zuhur semayang. Ni nak tunggu asar. Ya Allah, nak jumpa Allah. Ni, nak jumpa asar ni. Allahu Akbar. Tak ada cinta kita. Sebab kita nak mengadu lagi. Ya Allah, nak mengadu ni. Maka sampai dalam solat itu, menunjukkan bagaimana kita mewujudkan satu kedamaian, kita mewujudkan satu keselamatan yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab menunggu-nunggu. Ada orang kata, solat lagi, baru je solat tadi. Payah sangat dia kata, solat asar, solat zuhur, 4 suku, pukul 4, solat asar pukul 4, 4 suku. Cerah masa depan. Dia nak, kata orang tu, asyik solat dan solat. Lega kita kalau tak 50, tuan-tuan. 50. Tapi itulah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, akhirnya 5. Kalau 50, tuan-tuan. Begat juga kita. Baru je kejap nak duduk, bayang lagi. Kan? Ini alhamdulillah dengan 5 itulah masa yang terbaik untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja mengajarkan cara kita melakukan solat. Bukan cara saja bagaimana nak mendirikan solat, tetapi mengajarkan kepada kita dengan pelbagai pujian serta doa yang boleh diamalkan sepanjang kita melakukan ibadah. Dalam solat tu kan, kita kan berdoa,
ketika baca, duduk antara dua sujud, kita pun berdoa. Ya. Itulah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari wajib tu 5 kali. Ya. Dan sehari juga wajib kita bersyahadah, ya, dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Itulah, bukan hanya dalam keadaan secara fizikalnya berdiri tegak, maka ada sesuatu yang Allah Taala nak berikan kepada kita. Ya, maka tidaklah rugi bagi mereka yang mengambil peluang, ya, semasa diberikan kehidupan ini untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sakit dia solat 2 rakaat. Ya. Ada yang dalam keadaan sakit, berapa ramai orang di kalangan mereka yang sakit di hospital yang mampu untuk solat ketika itu tetapi tidak melaksanakan solat. Ya. Kerana dengan alasan uzur, tetapi sebenarnya dia mampu. Ya. Baru ni bila ada jemaah masuk, dia telefon, "Ustaz, saya nak pergi operate ni Ustaz. Saya nak solat dulu," dia kata, "tapi dah cucuk sana cucuk sini." Ya. Maka antara yang terbaik kita berikan kepada mereka ketika ziarah, kita bagikan cara-cara untuk solat dalam keadaan, contohnya ada jarum ditampal dan sebagainya. Itu datang jangan bawa apple je. Dah lah masuk kencing manis, dibawanya apam balik. Ya, adab tu, ya, ajar cara bagaimana nak wudu, ya, bagaimana nak tayamum, solatnya bagaimana, ya, itu dalam kaedah itu. Itulah, kalau kita melaksanakan satu yang pertama tu, ya. Yang keduanya lah peluang menggandakan pahala dan penghapusan dosa. Ni cerita banyak tak ada, betul. Ya. Buat kita melaksanakan kefarduan solat ini, insya-Allah rezeki Allah Ta'ala bagi, ya, dengan kefarduan yang kita buat dan juga penghapusan dosa. Ya. Dia kena buat dan dia kena praktik. Itu sebab ada di kalangan kita ni, selain daripada solat fardu, ada di kalangan mereka yang solat sunat. Kenapa solat sunat? Lepas sembahyang balik je lah. Kan? Kerana kita yakin ada sesuatu yang akan diberikan. Ya, itulah janji-janji. Ada orang yang menunaikan solat duha, ada yang buat 2, ada yang buat 4, ada yang buat 8. Ya, ada yang buat banyak lagi. Kerana apa? Bukan kerana dia yakin solat duha tu yang berikan, tidak. Kerana dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan rezeki kepada dia. Ya? Bukan, ya Allah, kenapa aku solat-solat ni? Solat duha dah. Tapi perniagaan rugi juga. Ya? Kena lihat balik. Bagaimana pengabdian tu saya cakap tadi. Bukan kita melakukan upacara ibadah, tetapi ibadah kita keikhlasan kepada Allah SWT. Solat kenapa? Solat juga yang ketiga, membentuk mukmin yang kuat dan sihat. Tengok, ayah anda semua umur 80, steady, relax, kan? Boleh. Yang umur 20 tahun, 13 tahun, semua tengah terlantar. Tengok TV. Kan? Tak lah kan? Tuan-tuan relax tadi, kan? Relax je kan? Tak apalah, kalau rasa penat, kaki tu semutan pula. Apa? Kebas. Kaki tu kebas, selonjor. Kaki tu ke depan. Kena Haji tu translate saya punya tu. Kaki tu kan kalau kebas tak apa, tak ada masalah. Kalau rasa ngantuk, tidur. Jangan risau tuan-tuan. Boleh kan? Nanti saya kejutkanlah. Jangan kita pula tak kejutkan. Biar dia sorak. Ji, balik Ji. Lain syak ke? Ada orang yang bila ngantuk sangat, sampai orang bagi salam pun kita kerja. Ji, dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia balik bertanya saya. Ni cerita betul. Ustaz, macam mana? Saya tadi tertidur waktu solat tahiyat akhir tadi. Sempat tidur. Saya pun tak perasan. Saya dah baca ke belum? Dia pun dia kata kan, jadi bila penat sangat tu tak boleh berlaku. Ya? Jadi kalau imam tu kadang terlajak sebagainya tu biasalah kan. Macam dah kata orang penat. Tapi inilah yang memberikan, sebenarnya membentuk mukmin yang kuat dan sehat. Ya? Jadi kita kejutkan anak-anak, nak bangun pagi, nak bangun, bukan pergi sekolah. Nak bangun solat subuh. Cu bangun solat subuh. Ya? Nak bangun pergi kerja, nak bangun solat subuh. Kerana itu perkara pertama yang akan kita buat. Ya? Kalau dia bangun awal, alhamdulillah, dapat solat 2 rakaat dan yang dapat disusun pada waktu tersebut. Dapat pula dengan kebaikan dia solat sunat fajar. Alhamdulillah. Kalau tak dapat pun buatlah yang wajib. Jadi pagi-pagi tu dia segar. Bila orang bangun pagi ni segar. Ya? InsyaAllah tengoklah ayah dia buat berapa lama, inilah kelebihan yang dapat. Yang kelima,
memberikan keupayaan mental dan kekuatan dalaman yang tinggi. Orang yang solat insya-Allah kekuatan dalaman dia tinggi kerana dengan kerohanian, keyakinan di sisi Allah Subhanahu taala, ya. Sifat kelemahan manusia yang berkaitan dengan mental ialah penyakit gelisah. Ataupun orang Jawa kata anxiety. Anxiety gelisah kan. Dia tak boleh, dia gelisah. Maka itu sebab dia kata, menurut Al-Quran, ia boleh diubati dengan melakukan solat. Oh iya ke Ustaz? Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Oh dah masuk tu. Sekejap sikit ya. Boleh? Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah lagi bakhil kedekut. Resah gelisah, bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Dalam keadaan susah, dia resah gelisah. Dalam keadaan senang, kedekut pula. Ya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitulah mereka yang mengerjakan sembahyangnya. Ya. Jadi mereka yang kerja sembahyang, dikata dalam keadaan itu dia dapat menghilangkan keresahan. Ya. Jadi bila dalam keadaan resah, kita gelisah, ya, janganlah kita mengambil ataupun membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu sebab ada di kalangan anak-anak muda, dengan keadaan dia gelisah, dia risau, dia mengambil benda-benda yang haram untuk memberikan ketenangan pada jiwanya. Ya. Sedangkan Al-Quran sudah menyebutkan solat 2 rakaat insya-Allah Allah Taala akan berikan kebaikan. Ya. Tapi janganlah solat 2 rakaat tak jadi pun. Ya. Ingat ini apa expressway. Ya. Ya. Doa-doa ya Allah berikan aku rezeki, boom datang 200,000. Tidak. Apa yang kita mohonkan itu kita kena straight to the point. Lepas solat kita straight to the point. Ya Allah, aku ada hutang ya Allah. Aku ada hutang dengan si Mamat ni 1,000 ya Allah. Kau berikan kemudahan kepadaku untuk mendapatkan 1,000 ini untuk aku membayarkan hutang si Mamat ini ya Allah. Direct. Ya. Biasa kata ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Ya Allah luaskan rezekiku. Itu biasa kan? Kita baca doa ya Allah luaskan rezekiku. Kalau kita merintih kepada Allah SWT dengan masalah yang kita ada, ya Allah, anakku yang berada di utara, ya Allah, kau berikan keselamatan. Dengar-dengarnya kata sana banjir, ya Allah. Kau bantulah dia. Allah Ta'ala yang dapat membantu dalam apa jua keadaan. Saya boleh teruskan ya? Okay. 10 minit lah. 8.10, 8.20. Apa tu tuan-tuan nak pergi Rasyamat, pergilah. Yang ketiga. Di kalangan perniagaan yang tidak merugikan. Pertama apa tadi? Apa dia? Baca Quran. Yang kedua apa? Solat. Yang ketiga ini yang disebutkan sebagai infak harta, sama ada diam-diam ataupun secara terang-terang. Ada orang yang dia diam-diam. Banyak sekarang tak diam-diam. Ya, ramai sekarang yang diam-diam sebab guna QR code. Masuk pam, tak tahu pun saya bagi. Alhamdulillah dia diam-diam. Ya. Terang-terang ada. Terang-terang dia bagi, kemudian dia buat pula, dia bergambar ya, dekat gambar tabung ke, hari ni sedekah RM10, tam, itu terang-terangan ya. Ada kadang-kadang ia boleh melahirkan, tetapi apa yang ditunjukkan, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, bukan yang tadi tuan-tuan, bukan, itu dia memang riak, dia nak menunjukkan ya. Saya sedang solat pun ambil gambar kadang-kadang. Ya. Ini saya berikan peringatan ya, dalam bab melaksanakan ibadah ni, bawa bertenang tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat. Kalau kita ambil gambar tu, kita untuk siapa sebenarnya? Ya. Baik. Kemudian mereka mengeluarkan infak. Ya, disebutkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka mengeluarkan infak mereka. Mereka mengeluarkan sedekah mereka dengan cara bersembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan infak secara tersembunyi dahulu. Di dalam ayat ni disebut cara tersembunyi dulu. Ya. Orang kita kata, tangan kanan, tangan kiri, tak nampak apa? Begitu. Tangan kanan menghulur, tangan kiri tak nampak. Begitu. Kan itu. Itulah peribahasa. Disebutkan, kata kan. Ada nyanyi tu ada nyanyi tu. Ya. Allah sebut infak itu dengan tersembunyi dahulu dan kemudiannya itu yang lebih utama. Kemudian barulah ya, dan lebih dapat menjaga hati daripada rasa riak. Ya. Sebab kalau rasa riak ni, Allahu Akbar, walaupun sebesar zarah, ya, man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin,
Disebutkan yang pertama tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk syurga bagi siapa di kalangan mereka ni yang ada dalam hati mereka sebesar zarah daripada sifat takabur. Ya. Ha, sifat riak, dia nak tunjuk-tunjuk dengan apa yang dilakukan. Maka Allah SWT tunjukkan, ya, okey, kau buat, kalau kau tak kuat hatinya, kau buat secara diam-diam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, buatlah secara terang-terangan. Kerana apa? Kerana ini juga boleh. Kerana apabila kita infak dengan cara terang-terang, ia memberikan contoh kepada orang yang lain. Ya. Kita memberikan infak ini, kita nak menunjukkan ya, supaya orang lain ni ikut. Ya. Kita tunjukkan kepada yang lain, kita tunjukkan kepada anak. Nak, ni, besok masukkan dalam ni. Bukan kita nak menunjuk, tapi kita nak berikan pengajaran kepada mereka. Ya. Bila kita nampak kita nak buatkan kebaikan, kerana orang lain akan rasa dia akan membuatkan kebaikan lagi dengan dan lagi dan lagi. Ya, bila kita dengar oh, orang ni menginfakkan, maka kita pun akan menginfakkan lagi. Ya, ini yang lebih baik. Ya. Tapi ala kulli hal muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, kita kena ingat. Ya, perjalanan kehidupan kita ni tak lama. Maka apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Iaitu yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah yang ataupun disebutkan sebagai wakaf. Yang sedekah jariah ini. Ya, jadi buatlah. Kata orang tu kalau ada ibu, ayah ataupun suami ataupun pasangan yang meninggal dunia, ya, azam setiap Jumaat ke atau setiap bulan, ya, wakaf tu atas namanya. Wakaf tu atas namanya. Ya. Kalau ada kawan kita meninggal, contoh dekat surau ni, kita pun buat azam kubur duit, seorang RM10, 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 cari mana-mana masjid nak buat ada wakaf atas nama kawan kita yang meninggal. Dapat kebaikan. Berterusan. Berterusan. Ya. Sebelum ni kita bagi kan RM10 buat beli kuih, karipap dan sebagainya kan, buat majlis. Ni ubah sikit. Maka kita infakkan kolek RM10, RM10, dapat 100, 10 orang. Ini infakkan untuk kawan yang baru meninggal. Sampai ya, ganjaran pahalanya tu sepanjang-panjangnya. Ya. Kemudian sebab kenapa? Sebab kalau kita infak, kalau kita infak, ilmu yang dimanfaatkan ni. Kemudian pula ilmu, Ustaz saya ni bukan nak sampai ke ilmu sangat. Doa anak yang soleh. Ya, untuk kebaikannya. Mudah-mudahan ada doa anak yang soleh, kita dapat. Ya. Kalau yang tak apa, itulah yang pertama, itu je lah. Ya, untuk kita infakkan. Jadi kalau kita ingat kepada kawan-kawan, ya, maka kita infakkan sesuatu. Kerana apa? Di kalangan 3 perkara tadi dengan mengaji, dengan membaca Al-Qurannya, dengan solatnya dan juga menginfakkan sama ada secara senyap dan juga terang-terangan, kerana mereka ini adalah mereka yang ingin mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka melakukan perkara-perkara tersebut dengan ikhlas. Kita dah buat dah semua ni. Ya, tetapi bermula pada malam dan saat ini kita melakukan kerana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana apa kita yakin dalam ayat yang ke-30 disebutkan, ya, dalam kita melaksanakan perkara tersebut, agar Allah menyempurnakan kepada mereka. Ya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dan kurnianya. Ya, banyak tu. Dengan pahalanya, dengan menambahkan mereka dengan kurnianya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya. Lagi banyak yang kita dapat, lagi banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan takut-takut. Ya. Sebab kenapa? Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat tahu, sekarang kita dapat tahu, ya, bahawasanya perbuatan yang kita buat, amalan ibadat yang kita buat, Al-Quran, solat dan juga infak itu dapat menyebabkan keampunan dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang kita mohon pun pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, kita masukkan kesimpulan. Sedap dengar perkataan kesimpulan ni, ya, sebab mana kata kuliah sudah berakhir. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, Allah menghargai setiap kebaikan yang kita buat. Ya. Kita je kadang-kadang tak hargai apa yang Allah bagi. Nafas yang kita sedut, ya, yang kita ambil oksigen, semua milik Allah. Semua ni milik Allah, kesihatan milik Allah. Ni tangan semua ni Allah bagi pinjam ni. Suatu masa kita akan pulangkan. Barangkali pulangkan satu badan kita pulang ke alam barzah. Kemudian Allah Ta'ala akan tarik balik semua nikmat ni.
Ya. Dia bukan kira yang sakit tu pergi dulu, yang lebih umurnya pergi dulu, tidak. Ya. Itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang muda akan pergi, yang tak sakit pun akan pergi. Ya. Tapi mudah-mudahan kita berada di kalangan mereka yang pertama dan yang terakhir, itulah di kalangan mereka yang mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling ada dekat kita itu apa? Nikmat kesihatan. Nikmat sihat. Ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan ayah dan bunda semua dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama kita berdoa dan juga memastikan ya, anak zuriat keturunan kita di kalangan mereka yang membaca Al-Quran, di kalangan mereka yang menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, dan di kalangan mereka yang menginfakkan harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak surau atas kesudian untuk saya berkongsi sedikit perkongsian kepada tuan-tuan muslimin muslimat, ayahanda dan bunda. Saya mohon teguran ya, kalau ada salah silap daripada perkataan saya, mohon teguran daripada ayahanda dan bunda. Mudah-mudahan dengan teguran itulah yang akan memberikan kebaikan ya, pada saya insya-Allah. Dan kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.